Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya ada di kalangan umat manusia yang hidupnya cuba melarikan diri daripada kematian, kabarkan pada mereka sesungguhnya kematian itu sedang mengejar mereka. Kemudian kematian itu akan mendapatkan mereka. Setelah itu mereka akan dimasukkan ke dalam kubur. Di waktu mana dia berada dalam kubur, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Mereka akan berada pada alam yang ditunjukkan setiap amalan dan juga disaksikan setiap perbuatan yang dilakukan di atas dunia dahulu. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu didedahkan balik setiap apa yang pernah dilakukan sepanjang dia hidup di atas dunia dahulu. Surah Al-Jum'ah ayat yang ke-8. Terima kasih pada pengurusi majlis, pengurusi dan ahliatan kuasa surau, para alim ulama, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dikasihi sekalian. Pertamanya, saya mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah. Untuk kali yang ketiga saya dimaklumkan saya datang ke Sungai Keladi ini kan. Taman, bukan Miang Keladi tak. Taman dipanggil Taman Sungai Keladi. Taman Keladi. Ada sungai pula sebab ingat Sungai Petani. Terima kasih kerana menjemput saya lagi untuk datang ke taman yang baik ini, berada di surau ini, untuk berbicara tentang satu tajuk yang kita akan lalui satu masa nanti. Itu tajuk yang disebut dengan kematian yang kita akan lalui dan persiapan kita untuk kita menghadapi saat demikian. Kita baru lalu satu masa yang kira-kiranya getir di kalangan kita, sukar di kalangan kita, yang disebut dengan masa Covid. Masa Covid ini merupakan masa yang Allah tayangkan depan kita bagaimana manusia melarikan diri daripada kematian. Semua di kalangan kita takut masa tersebut untuk dikenakan Covid. Kalau kena Covid, kita bayangkan matilah. Terutama waktu mana belum datangnya vaksin. Bila sampai saja vaksin, maka orang kita dah mula rasa lapang balik. Seolah-olah vaksin tu penyelamat, dia panggil demikian. Sehingga kan kita lupa balik masa-masa yang sukar yang kita lalui, yang mematikan di kalangan kita ini sejumlah lebih kurang 36,000 nyawa yang mati di bumi Malaysia kita ini saja. Manakala di seluruh dunia yang mati kerana Covid sejumlah lebih kurang 6 juta lebih yang mati disebabkan Covid ini sendiri. Saya yakin di kalangan kita ni pernah ada yang kena Covid. Saya sendiri pun kena, dan saya pun walaupun divaksin
tapi kena juga COVID. Nak sebutnya, keluarga saya semua kena dengan ujian COVID ini sendiri. Waktu itu kita boleh bayangkan yang disebut dengan kematian semakin dekat dalam hidup kita. Di peringkat awal, ramai orang kita kena cara demikian. Sampai yang kena awal-awal tu dimarahi oleh jiran pula. Bahkan bimbang takut kalau dia keluar dan berjalan di kawasan-kawasan awam. Yang menyebabkan jangkitan itu merebak di kalangan kita. Kita faham demikian. Seorang ni pun saya ingat pernah jadi kosong. Pernah tak ada kedengaran yang disebut dengan azan. Sampai peringkat rumah-rumah Allah menjadi semua kosong. Tapi apabila kita dah mula pulih, suasana kita dah mula kembali normal, orang kita kembali tak sedar terhadap kematian ini. Orang kita dah mula, lepas pada saja kita dah mula pulih balik, yang berjoget balik dia panggil. Yang nak menari semalam konsert di Malaysia kita ni, buat besar-besaran. Buat di yang datang tu bukan biasa-biasa, namanya dewa, dipanggil demikian. Dewa ni kalau orang Hindu dianggap Tuhan lah, senang cerita je. Sebelum daripada ni datang penyanyi daripada barat, nama apa, Iblis ke apa dipanggil, Iblis begitulah. Yang Iblis lah, senang cerita. Yang datang tu jauh lebih ramai daripada jumlah yang datang pagi ni. 25,000 nyawa manusia yang datang pada malam konsert tersebut. Bayaran lebih kurang 500 satu tiket. Bayaran. Pagi ni rasa tak ada bayaran apa pun yang datang. Cuma tabung derma akan bergeraklah kejap lagi. Walaupun sekalipun nak sebutnya, manusia kembali tak sedar. Saya nak sebutnya, kita ni, demikian manusia ni, kalau sekiranya kita tak ingatkan, dia akan jadi semakin lupa balik. Padahal kita pernah diuji dengan ujian-ujian kematian. Dalam hidup kita ni, Rasulullah sebut, apabila kita mula lahir, sampai pada kita ni menghadap depan Allah, Allah jadikan 99 perangkap kematian. 99 kita akan lalui perangkap mati. Perangkap mati. Tapi ada orang yang boleh sampai 99. Ada orang yang dalam hidup dia sampai 47 mati. Kadang-kadang baru 70 lebih mati. Perangkap ni Allah sentiasa perangkap. Perangkap untuk menyedarkan kematian. Bahkan Allah, dia nak suruh kita ingat tentang mati. Allah jadikan kita tiap-tiap malam untuk tidur. Tidur ini satu latihan untuk nak mengajar pada kita bahawa kita ni bakal mati. Bakal mati. Sebab tu, tuan-tuan tidur, jangan main-main. Kejap lagi, mati. Senang ceritanya. Kalaulah Allah tak pulangkan balik roh kita, maka kita mati. Allah sentiasa ingatkan kita tentang mati. Mati ni bukannya Allah jadikan perkara yang biasa-biasa, tidak. Kerana yang besar bukannya yang disebut dengan mati itu. Tetapi yang besarnya ialah nak hidup balik lepas pada mati. Yang tu yang kita kena fikir dalam diri kita. Suatu tiap-tiap hari Allah jadikan tidur. Malam saja tidur. Sebab dalam syurga nanti kita tak tidur-tidur. Kita tak akan tidur dalam syurga. Dalam syurga Allah tak jadikan kematian. Allah jadikan demikian. Allah jadikan di dunia ni mati. Kenapa Allah jadikan di dunia ni mati? Kerana Allah nak ajar bahawa lepas pada ni ada lagi kehidupan. Ada lagi kehidupan. Tapi dalam syurga tak ada mati. Bahkan bukan tak ada mati, malam pun tak ada. Malam pun tak ada dalam syurga. Allah jadikan pagi sampai pada petang. Kemudian kembali balik pagi. Kemudian demikianlah dalam syurga nanti. Mudah-mudahan kita semua dapat masuk dalam syurga, insya-Allah. Cuma nak sebutnya,
Kenapa Allah ingatkan kita dengan mati? Saya sebut tadi contoh-contoh kematian yang berlaku. Kadang-kadang Allah jadikan nak suruh ingat lagi mati, Allah jadikan orang dekat-dekat dengan kita ni mati. Allah matikan orang yang dekat-dekat dalam hidup kita. Kita sayang pada siapa dalam hidup kita, Allah matikan orang yang kita sayang. Allah jadikan dia jadi ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ. Aku uji dalam hidup kamu dengan rasa takut, kemudian dengan rasa lapar, kemudian وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, aku kurangkan harta benda, kemudian aku matikan orang yang kamu sayang. Allah matikan orang yang kita sayang. Kita sayang suami kita, Allah matikan suami kita. Kita sayang anak-anak kita, Allah matikan anak kita. Kemudian kita sayang pada ibu, ayah kita, Allah matikan orang-orang yang kita sayang. Kenapa Allah matikan mereka ini? Jawabnya kerana nak suruh kita ingat yang kita juga akan mati. Cara Allah jadikan demikian. Allah suruh kita pandang kejadian alam. Tengok pohon-pohon, pokok-pokok mati. Kadang-kadang lepas pada mati hidup balik. Allah suruh tengok rumput-rumput. Allah suruh tengok, kita pandang pada yang disebut dengan binatang-binatang dan sebagainya. Bila semua pandangan mata, semua perkara yang Allah jadikan ini, Allah nak suruh bawa kesan pada hati kita. Hati ini mesti terkesan dengan kematian. Kenapa Allah nak suruh jadi kesan terhadap kematian? Kerana kehidupan sebenar bukan di sini. Allah nak ajar dalam hidup kita ni, hidup ni jangan terperangkap dengan dunia. Ramai orang kita, dia hidup, dia ingat dunia ni kekal dalam hidup dia. Walaupun dia tak sebut, tapi perbuatan dia yang menunjukkan seolah-olah dia nak hidup kekal atas dunia. Buktinya, kita tak tegur sapa dengan jiran tetangga kita. Buktinya, kita berebut harta pusaka dengan adik-beradik kita. Buktinya, kita di kalangan kita ni berebut nak banyakkan. Padahal benda yang kita rebut tu bila kita mati, kita tinggal segala-galanya. Tak ada lagi orang yang bila dia mati dia bawa geran tanah bersama dengan dia. Tak ada lagi yang bila mati dia bawa yang disebut dengan harta kekayaan dia masuk dalam kubur dia. Tak tahulah, takut taman keladi ni ada orang buat demikian. Tapi nak sebutnya, dalam hidup kita ni, bila kita Allah buat demikian, Allah nak bagi tahu dunia ni tak kekal. Kamu ni tak kekal. Allah jadikan mati. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah mula ajar pada kita. Aku jadikan kematian itu, hidup, mati dan hidup itu ujian dalam hidup kamu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan tujuan nak uji di kalangan kamu, siapa yang benar-benar dia hidup di atas dunia ini yang terbaik amalan dia. Yang kita kena buat ialah amalan. Yang mesti ada pada kita ialah amalan, bekalan kita. Tapi sayang, bila kita hidup di atas dunia ini, orang kita tertinggal untuk berbekal. Tetapi orang kita tersibuk dalam hidup dia mengejar yang dia nak tinggalkan. Yang ni terpaling arah. Senang ceritanya, kita mula tersilap langkah. Di kalangan kita, mula kita jadi nampak macam orang kafir juga kita. Padahal kita bukan orang kafir, kita orang Islam. Orang Islam ni orang yang hidup dia bukan di sini, tetapi hidup dia di sana, di akhirat. Tu cara demikian. Manakala orang kafir, memang dia hidup dia untuk dunia. Orang kafir ni dia hidup dia, dunia ni syurga dalam hidup dia. Orang munafik, dunia ni syurga dalam hidup dia. Syurga. Tapi orang mukmin, kita ni, dunia ni bukan syurga. Syurga yang sebenar di sana nanti. Di sana nanti yang kita syurganya. Tapi orang kita bila begitu dalam hidup ni, ramai di kalangan kita ni, dia nampak dunia ni dah jadi syurga dah. Kita berebut nak besarkan rumah. Di kalangan kita kan, berebut di kalangan kita nak renovate rumah. Berebut di kalangan kita nak banyakkan lagi harta, nak banyakkan lagi harta. Padahal kita dah tahu dah, harta tu kita akan tinggal pun. Harta tu, rumah kita besar mana pun,
kita akan masuk rumah yang sempit nanti. Rumah yang sempit itu mesti diluaskan dengan amalan. Dia panggil demikian. Kita dah tahu dah. Tapi oleh kerana terperangkap dengan dunia, sehingga kan kita tak nak belajar di kalangan kita. Terlampau sibuk dengan dunia. Sampai kita tak belajar tentang macam mana nak hidup di sana nanti. Ramai di kalangan kita jadi begitu. Sampai kita tak tahu. Kita nampak kita belajar untuk hidup di dunia saja. Rela kita pergi sampai ke Australia, pergi sampai kepada Amerika, pergi universiti yang jauh-jauh dalam hidup ni. Untuk apa? Untuk hidup di dunia yang sekejap. Yang baki lagi hidup 30 tahun, 40 tahun je untuk dunia. Tapi kita tak sanggup nak belajar. Walaupun surau ni sebelah je rumah kita. Misal contohnya. Walaupun tempat ni bukan jauh sangat pun dalam hidup kita. Orang kita tak nak belajar. Nak belajar apa? Belajar macam mana nak hidup lepas pada mati. Tak ada. Kita tak pernah nak belajar benda demikian dalam hidup kita. Kalau tak ada orang yang bagi tahu pada kita. Macam mana? Pernah tak kita ni duduk termenung seorang-seorang? Bayangkan macam mana kita malam pertama kita dalam kubur. Hari pertama tu, pernah tak kita menggigil seorang-seorang, ketar tangan-tangan kita? Takut kita. Dah sebulan dalam kubur. Dalam kubur, tak ada siapa dah datang ke kubur kita. Dah tumbuh dah rumput-rumput di atas tanah kubur kita. Tapi sesi soal jawab belum selesai lagi dengan malaikat munkar dan nakir. Macam mana kita nak buat agar sesi tersebut berakhir? Waktu mana kita sedang hidup sekarang ini? Ada tak kita bayangkan dalam hidup kita, macam mana kita dah lebih kurang setahun dah dalam kubur. Tapi tanah ni asyik menghimpit jasad kita. Masih lagi kita tak boleh jawab lagi. Tak jawab lagi. Soalan yang pertama tak terjawab lagi. Yang hari pertama kita masuk dalam kubur. Tapi tak ada seorang pun yang tolong kita menjawab pertanyaan dalam kubur ini. Ada tak, pernah tak kita bayangkan dalam hidup kita, macam mana kita nak buat? Bila kita bangun di akhirat nanti, bangun tu, nama orang lain semua dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita duduk menung, masih lagi tak terpanggil nama kita di padang mahsyar Allah. Nak pergi, macam mana kita nak buat sekarang? Ni masa kita hidup sekarang ni. Agar nama kita dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita boleh berlari, pergi minum air di telapak tangan Rasulullah, di telaga Kausar. Macam mana kita nak buat? Agar di saat, pernah tak kita bayang macam mana kita nak buat? Waktu mana melayang suratan amalan manusia, tangan kiri kita yang terangkat, tangan kanan kita tak terangkat-angkat lagi. Kita ni nak buat macam mana? Bayangkan macam orang kena stroke, orang senang cerita, yang kena sebelah badan dia mati. Tangan kanan tak terangkat. Dia puas nak buat tangan kanan dia agar terangkat. Tangan kiri ni jatuh. Bila kita kena belajar tu, belajar agar tangan kanan terangkat, tangan kiri ni jatuh. Waktu mana kita hidup sekarang? Waktu mana kita hidup sekarang? Pernah tak kita fikir macam mana nak tukar, Ustaz? Pernah tak kita pergi belajar macam mana nak tukar agar tangan kiri jangan terangkat, tangan kanan yang terangkat? Ada tak kita belajar benda yang demikian? Pernah tak kita belajar cari ustaz-ustaz, cari ustazah-ustazah, macam mana nak buat ya? Melalui titian sirat. Dalam keadaan yang kat bawah tu neraka Allah, atas tu titian sirat. Ngauman api neraka tu bunyi bunyi. Titian sirat pula Rasulullah sebut selai rambut dibelah 7. Kamu bayangkan saat mana nak melalui titian sirat, bukannya lurus, bengkak-bengkok pula tu, junam turun ke bawah naik ke atas titian sirat. Yang nak lepas, nak melalui titian sirat dan boleh masuk dalam syurga Allah. Kita boleh berada dalam tingkat yang ke-99 dalam syurga Allah. Macam mana kita nak buat sekarang, waktu mana kita hidup sekarang? Ada tak ayah-ayah, ibu-ibu terfikir, duduk seorang-seorang meniti air mata, mengalir mata dia, takut ni menggetar tu badan? Ke kita tiap-tiap pagi kita bangun daripada tidur je, kita fikir apa tiap-tiap hari? Bangun je tidur, kita mula fikir, pagi ni nak makan apa ya?
Mula kita bayangkan, pagi ni nak goreng bihun ke nasi lemak? Hari ni kita nak berjalan ke mana? Tiap-tiap hari je kita mula fikir, nak pakai pakaian apa hari ni? Itu je dalam fikiran kita. Yang teruk lagi yang tanya, hari ni nak makan siapa? Yang dalam hidup kita ni. Yang ni yang jahat lagi kan, dipanggil demikian. Kalau kita tak pernah belajar, agak-agak apa yang kita akan berlaku di hadapan kita. Para hadirin sekalian, bayang, ibu-ibu, ayah-ayah boleh bayang. Dalam hidup kita, kalau kita tak pernah pun belajar, macam mana kita nak lalui masa yang akan datang nanti? Macam mana kita, waktu mana kita kena lalu juga? Mati ni pasti. Mati ni pasti. Allah dah tunjuk dah. Saya tunjukkan bukti-bukti tadi yang menunjukkan kematian ini berlaku dalam hidup. Bukti orang-orang dekat dengan kita mati. Allah dah tunjuk dah. Mati ni akan berlaku. Mati ni akan berlaku. Benda yang pasti. Tapi macam mana nak hidup lepas pada mati tu? Macam mana nak hidup lepas pada mati tu? Yang ni jarang sangat orang kita bercakap. Boleh kata orang kita tak bercakap langsung lah dalam hidup. Kecuali kita hadir majlis-majlis sebegini. Kenapa saya sebut demikian? Saya sebut ini kerana Allah dia ajar pada kita supaya dalam hidup kita ni jangan kena penyakit yang akan datang nanti. Penyakit ni kebanyakan orang kena. Saya harap yang datang pagi ni tak kenalah penyakit ni. Penyakit apa? Penyakit menyesal tak sudah. Sekarang kita tak menyesal sebab kita tak kena lagi. Yang masuk penjara tu semua menyesal kan? Yang masuk penjara tu baru masuk penjara, menyesal. Yang masuk kubur jauh lebih menyesal daripada masuk penjara. Masuk penjara, dia boleh lagi bernafas, dia boleh lagi nampak. Tapi yang masuk kubur, ramai mana orang menyesal. Kalau kita boleh dengar suara-suara penyesalan dalam kubur, rasa kita tak selera makan. Mesti kita tak boleh tidur lena kalau kita boleh dengar suara penyesalan dalam kubur. Tapi kita, kerana kita ni terlampau leka dengan dunia, terlampau sibuk dengan kehidupan dunia, kita peduli apa yang mati itu padan muka, kita sebut demikian. Manakala kita yang hidup ni teruskan juga, seolah-olah kita ni tak mengambil pengajaran daripada kematian di kalangan kita, dan juga tak ambil pelajaran macam mana nak hidup lepas pada kematian kita ini sendiri. Bahaya ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian. Biarlah pagi ni menjadi satu pengajaran yang besar pada kita. Biar kita ni, biar sentiasa lekat dalam diri kita ni, aku ni tak lama dah ni. Kalau kita boleh nampak tarikh mati kita, saya rasa mesti tak ada orang yang boleh tidur lena dalam hidup dia. Kalau orang tahu bagaimana, Rasulullah sebut, kalaulah binatang-binatang itu tahu bagaimana dahsyatnya kehidupan lepas pada mati, nescaya kamu tak akan dapat makan daripada daging-daging binatang itu. Kering binatang. Kalau kamu pun tak fikir tentang kematian, kamu lebih kurang binatang itu. Nak digambarkan dalam hadis Rasulullah cerita demikian. Binatang lembu tu, orang tengah semelih kawan dia sebelah, dia relax je kunyah rumput lagi. Nak sebutnya kenapa dia tak pernah terfikir tentang kematian. Binatang Allah tak jadikan dia memikirkan tentang kematian. Tapi kalau kita manusia ni tak fikir juga tentang kematian, maknanya kamu lebih kurang je binatang dalam hidup kita ni sendiri. Apa yang kita kena fikirkan dalam hidup kita ni? Fikir macam mana kita nak hidup lepas pada mati. Yang ni kena sentiasa difikirkan dalam pemikiran kita. Satu, kalau para hadirin sekalian tanya saya kan, tiap-tiap kali mana para hadirin sekalian dengar kuliah saya sentiasa cerita tentang yang ni. Sampai ada orang panggil ustaz mati, dia panggil demikian. Kan, kalau nak dengar cerita mati, dengar kuliah Ustaz Ahmad Dasuki dah. Dengar kuliah beberapa orang ustaz-ustaz tertentu yang cerita tentang mati. Kenapa tajuk ni menjadi besar pada diri kita? Biarlah orang nak kata apa pun, tapi kita nak sebutnya apa dia? Nak ingatkan kita bahawa hidup lepas pada mati ni jauh lebih penting daripada hidup waktu mana kita hidup sekarang.
Kalau kita tak fikir tentang kehidupan di dunia, memang kita dah hidup dah di dunia. Memang kita dah hidup dah di dunia ini. Tak perlu pun kita fikir, kerana Allah sediakan untuk kita semua. Tapi Allah jadikan kita ni untuk fikir macam mana nak hidup di akhirat nanti. Untuk dunia ni Allah dah sedia dah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Untuk hidup di dunia Allah dah sedia dah. Semua rezeki kamu, segala benda Allah dah sedia dah semua untuk diri kita. Kan dalam hadis Rasulullah sebut dah, bila dalam perut ibu ni Allah hantar malaikat tiup roh bila 4 bulan 10 hari, kemudian tulis tentang 4 perkara. 4 perkara ni tulis terus. Yang pertama berkatbi rizki, tulis tentang rezeki orang yang nak hidup. Maknanya apa dia? Rezeki kamu dah ada dah. Tuan-tuan tak terbayang tuan-tuan nak tinggal dekat taman keladi ni. Tak pernah terfikir dalam hidup kita. Waktu mana kita kecil-kecil dahulu. Tapi Allah dah tulis dah rezeki kita. Wa ajalih, yang kedua tulis ajal. Bila kita mati, tarikh kita mati, semua dah ada dah di sisi Allah. Kemudian yang tiga, wa amalih, tulis kahwin dengan siapa, kemudian anak berapa orang. Sebab tu Islam larang kita tilik kan. Jangan terlibat dengan ilmu tilik. Kita dulu kecil-kecil dulu kan suka sangat tekan kat sini keluar sebiji. Seorang anak dia sebut. Kemudian tekan kat sini keluar lagi 3 biji, 3 orang. Dia kata 4 orang lah tu anak dia sebut. Kawan-kawan kita kan sekarang 8 orang anak kita ni. Nak sebutnya gambaran bagaimana Islam larang jangan terlibat dengan tilik. Jangan dengki dengan orang. Kerana rezeki kita dah ditulis dah di sisi Allah. Kemudian yang keempat, tulis sama ada orang ni ahli syurga ataupun orang ni ahli neraka. Ni untuk di dunia. Allah dah siap dah pada diri kita demikian. Tapi untuk hidup di akhirat, kamu kena belajar. Kamu kena ada bekalan. Kena ada persiapan pada diri kamu untuk nak hidup di akhirat. Kerana akhirat ni walil akhiratu khairun wa abqa. Allah sebut demikian. Akhirat ni jauh lebih baik dan jauh lebih kekal dibandingkan di dunia. Dunia ni, kamu hidup di dunia hatta hin, Allah sebut, sehingga seketika saja, sekejap je. Hidup di atas dunia ni seketika. Tapi hidup di akhirat jauh lebih kekal dalam hidup kamu. Supaya apa? Supaya kita ni tak menyesal. Saya sebut tadilah, supaya kita tak menyesal. Jangan ada seorang pun yang hadir pagi ni, bila dia masuk dalam kubur sekejap lagi, dia menyesal. Tak ada manfaat dia datang pagi ni. Padahal dia sudah diingatkan dalam hidup. Kita diingatkan berkali-kali dalam hidup kita. Nak suruh kita ni jangan ada yang menyesal. Kenapa? Menyesal ke? Memang ramai orang menyesal. Dalam Al-Quran tu, dia cerita pada kita ni menyesal. Sampai di akhirat, sampai masuk dalam neraka tu pun menyesal lagi. Masing-masing sibuk lagi minta dengan Allah, kalau boleh balik semula ke dunia, kami nak buat balik, nak amal salihan, kami nak buat amalan salih yang kami tertinggal waktu mana kami tak buat di atas dunia. Kalau kita baca menyesal, start bila kita mula menyesal? Bila kita tengok malaikat maut. Nampak je malaikat maut, menyesal lah terus lah. Keluar terus daripada mulut masing-masing. Para hadis kan jangan sebut kalimah ni sekejap lagi. Bila dekat tengok saja malaikat maut, jangan sebut laula akhartani ila ajalin qarib. Dia sebut pada malaikat, tolong bagi tahu pada Allah sekejap, jangan bagi mati lagi. Boleh tak jangan bagi mati lagi? Nak buat apa dia? Fa as-saddaqa. Saya nak bagi segala benda yang saya miliki ini, yang saya ada dalam rumah saya ni, pakaian saya, barang kemas saya, harta benda saya nak bagi semua untuk di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak jadi hamba Allah yang salih. Malaikat jawab terus, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa bila sampai kematian di kalangan kamu. Wallahu khabiran bima ta'malun. Allah lebih tahu amalan apa yang kamu akan buat dalam hidup kamu. Ini benda yang berlaku dalam setiap di kalangan kita. Kalau para hadis kan tengok jenazah kan, pucat lesi kan, wajah-wajah orang yang baru meninggal dunia. Dalam kadang-kadang tu kita tengok muka dia menakutkan, menggerunkan. Kerana apa dia? Dia baru je lepas
perbincangan dia dengan malaikat untuk ditangguh kematian dia. Tapi gagal. Gagal untuk menangguh rayuan. Di saat mana gagal dia tu, macam Datuk Seri Najib gagal tu lah. Bagaimana gagal, dia tak sangka pun yang dia kena masuk penjara hari tersebut. Yang nak gambarkan gambaran bagaimana gagal. Yang tu masuk penjara, yang ni bukan masuk penjara, ni mati. Mati maknanya berakhir perjalanan hidup, habis amalan. Bila saat mana dia deal dengan malaikat, dia minta dengan malaikat, tangguhlah sekejap, sekejap. Nak balik ke rumah, nak bagi tahu pada orang rumah, nak kumpul anak beranak, dia minta dengan malaikat. Malaikat jawab, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh nyawa-nyawa seorang yang bila sampai saat mati di kalangan kamu sebut. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu perangai apa yang kamu akan ulang jika ditangguh kematian. Masuk terus malaikat ni dalam tubuh badan. Masuk duyun-duyun, masuk. Masa tu kita akan lalui masa yang disebut sakaratul maut. Sakarat. Rasulullah sebut inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup kami. Kena sakarat, jangan bincang lagi tentang soal kenikmatan. Siapa yang melalui sakarat, dia tak akan bayang dia pernah menikmati nikmat yang indah hidup di atas dunia. Nikmat apa yang kita rasai dalam hidup? Malam pertama kita, di malam perkahwinan kita, hilang nikmat tersebut. Kena sakarat, nikmat makan, sedap makanan kita, hilang kena sakarat. Inna sakaratun azim. Rasulullah sebut sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup kamu. Kamu kena sakarat, kamu tak boleh bayang lagi bagaimana sengsaranya kamu, sakit yang amat sangat sehingga kan tak tergegak badan, sakit sampai mengetak bibir sakit sungguh, sakit sampai peringkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita bila sahabat-sahabat tanya macam mana sakit sakarat Rasulullah kata sakit sakarat bagaikan badan kamu dihempas ke pohon yang berduri, melekat di pohon duri, digentak turun ke bawah. Tanya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit sakarat? Rasulullah kata, kamu rasa macam ada satu lengan besar yang penuh dengan duri yang tajam, diroduk dalam halqum kamu sampai menghunam sampai ke bawah perut kamu, digentak daripada bawah naik ke atas. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit sakarat ya Rasulullah? Rasulullah kata, sakit bagaikan kulit kamu disiat, kemudian ditarik di atas bara api yang panas, kemudian ditarik di atas kapas yang basah, bunyi sakit yang amat sangat. Dia tanya lagi Rasulullah, kalau para hadis sekalian ada masa, belajarlah masa-masa yang kita akan lalui saat sakarat. Di antara akal yang hampir-hampir hilang, hampir-hampir jadi orang ni bila sakit sungguh, bibir dia ni sampai peringkat keluar perkataan-perkataan yang dia entah apa-apa yang keluar daripada mulut dia. Sakit. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah ada masa, datanglah ke surau ataupun ke masjid, belajar lepas pada maghrib masa-masa sakarat. Belajar masa-masa sakarat. Macam mana kita nak lalui masa tersebut? Masa di antara hidup dunia untuk menuju ke akhirat. Hidup lagi di atas dunia. Masa tu kalaulah kita sempat taubat, masa tersebut Allah terima lagi taubat kita. Tapi sayang, manusia degil. Orang Kedah panggil ketegak, dia panggil begitu. Yang jenis memang payah. Manusia ni degil. Dia teragak-agak, hidup ke tak hidup? Hidup ke tak hidup? Apa benda yang sedang berlaku ni? Saat mana kena sakarat, mentarik daripada hujung kaki, sakit menyeluruh. Imam Ghazali kata sakit tu sampai hitam mata menjadi putih, sampai cuping telinga kita ni mengisut masuk ke dalam. Sakit sampai hidung kita jatuh. Sakit sehingga kan tak ada tempat yang tak rasa sakit. Tarik di hujung kaki saja. Tarik yang sakit sampai sakit tak sakit, Imam Ghazali disebut kedengaran dengusan. Sakit. Sakit sampai tak tergerak badan, sakit sungguh. Sakit yang amat sangat. Dia tanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana sakit sakarat ya Rasulullah? Rasulullah kata,
bagaikan tengkuk kamu dilibas dengan 300 libasan mata pedang. Dicincang dengan libasan 300 libasan mata pedang. Dalam hadis yang lain cerita tentang bagaimana sakit sakarat ni tak boleh nak dibayang. Sakit-sakit sungguh. Kuku sakit, rambut sakit, tak boleh. Sampai nak bergerak pun tak boleh. Ini sakarat. Tarik daripada bawah sampai ke lutut. Kemudian ditarik lagi daripada lutut sampai ke pusat. Masuk kumpulan yang 3 daripada bawah pusat. Saat mana sampai pusat, turun balik. Roh ni turun balik. Kemudian dipegang oleh malaikat, direntak naik ke atas. Zup, naik sampai ke halqum. Bila naik sampai di halqum ni, sampai di halqum je, ni kali yang kedua penyesalan yang akan berlaku. Ayah-ayah, ibu-ibu jangan sebut kalimah ni. Yang seketika lagi kita sampai. Jangan keluar daripada mulut kita sebut, qala inni tubtul an. Saya akan taubat sekarang. Saya taubat sekarang. Ya Allah, saya taubat. Dia perasan, Allah mati aku. Mati aku tu. Tiba-tiba terkeluar mulut dia, inni tubtul an. Aku taubat ya Allah, aku taubat. Malaikat jawab, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Tidak dianggap taubat orang yang hidup dia leka je dah perjalanan hidup. Tak ada pun persiapan untuk dia menghadap di hadapan Allah. Tak dianggap taubat. Dan taubat tidak diterima di sisi Allah. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Waktu mana sampai di halqum, baru kamu nak taubat sekarang. Turun terus malaikat pengking dia. Kalla, hidup ni jangan begitu, kata malaikat. Hidup ni tolong berfokus. Iza balagatit taraqi, ketika mana roh kamu ditarik sampai di halqum. Wa qila man raq, siapa yang boleh pulangkan balik roh ini? Malaikat cabar. Kamu doktor kan? Kamu turunkan balik roh kamu doktor. Kamu ustaz kan? Kamu turun balik roh kamu ustaz. Kamu yang berhormat kan? Kamu tuanku kan? Kamu itu kan? Kamu turun sekarang roh kamu. Malaikat jabar. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Baru dia perasan mati, aku mati. Wal taffatis saq bis-saq. Mata dia terbeliak, pandang kanan, pandang kiri, habis. Habis dalam hidup tu, sekali tu tersembur roh keluar daripada mata. Bila keluar saja dari mata, berakhir perjalanan hidup. Barulah kita mula mati. Mati di saat tersebut. Roh kita mula naik menghadap depan Allah. Terjaga balik bila? Dalam kubur. Bila orang letak saja jenazah kita dalam kubur, hadap muka ke kiblat. Ni beza-beza panjang cerita. Saya tak cadang nak cerita yang ni. Dah hadap dah muka ke kiblat, bau tanah depan muka kita. Dengar suara bawah telinga kita. Selamat datang, wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu. Tanah ni sebut demikian. Tanah kubur kita ni sebut. Daripada sini kamu diciptakan dan kepada sini kamu kembalikan. Tanah ini tempat asal kamu diciptakan. Dan hari ini kamu balik semula. Pada saat yang demikian. Bila balik saja, tanah tersebut, sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan. Orang tutup je lian lahat kita. Kita nampak di hujung kaki kita berdiri 2 orang malaikat Munkar dan Nakir, warna hitam kebiru-biruan. Sekejap je perjalanan hidup. Orang tutup je lian lahat kita, kedengaran tanah-tanah yang jatuh. Tum 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 tak. Tutup liang lahat kita ni sampai pagar lutut je. Sampai pagar lutut, berdiri dah malaikat Munkar dan Nakir depan muka kita. Orang tengah dup ke atas tu, masih lagi orang sedang timbus tanah kubur kita ni. Saat yang demikian, malaikat dah berdiri dah depan muka kita. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalian jangan sebut kalimah yang 3 ini. Jangan sebut kalimah ni. Sebut apa dia? Qala rabbirji'un. Malaikat boleh bagi tahu tak pada Allah, saya nak hidup balik di atas dunia. Saya nak kembali hidup di atas dunia. Mula dia ulang pada malaikat, tolonglah malaikat. Saya tak nak ni. Tak nak lalui ni. Saya nak hidup balik ke atas dunia. Qala rabbirji'un. Tolonglah malaikat, saya nak hidup balik. Nak buat apa? Nak hidup balik. Nak buat apa? Nak hidup balik. La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan salih
yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sembang kencang, katanya malaikat. Cakap besar, nak hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu sekarang, kamu sedang melalui barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah pada hari kebangkitan nanti. Ni tajuk yang tuan-tuan minta saya cakap. Amalan apa yang kita tertinggal? Baru saya nak sebut tajuk ni. Tadi mukaddimah je dia. Nak sebutnya, amalan apa yang kita tak terbuat atas dunia? Pagi ni saya nak sebut yang ni. Ada beberapa amalan. Yang pertama, amalan hati. Amalan hati ni ramai orang kita terlupa nak buat. Amalan hati ni apa dia? Bersihkan hati daripada selain daripada Islam. Hati ni hanya boleh menerima Islam. Jangan ada selain daripada Islam dalam hati kita. Yang ni yang pertama. Tak ada orang lain yang boleh masukkan dalam hati kita kecuali kita sendiri. Yang pertama ni, tolonglah jaga keyakinan hidup dengan Islam. Janganlah berpaling arah daripada Islam. Jangan berpaling tumit kita dengan Islam. Yang pertama ni, tolong jaga hati. Amalan hati ni kena jaga betul-betul dalam hidup kita. Amalan hati ni apa dia? Jangan berbolak-balik dengan Islam. Bahasa mudah, jangan percaya selain daripada Islam. Hidup ni hanya yakin dengan Islam. Allah nak pesan dah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu betul-betul dalam keadaan Islam. Jangan sampai mati kita jadi munafik. Na'udzubillah min dzalik. Orang kita ni ramai jadi begitu. Mati dalam keadaan munafik. Islam sikit, nasionalis sikit. Munafik. Islam sikit, sekularis sikit. Jangan campur. Dalam hidup kita hanya Islam. Mulut kita akan sebut, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kan? Kan ni yang kita ikrarkan pada Allah. Hanya Islam yang ada dalam diri kita. Kerana selain daripada Islam ni, jangan masuk. Syiah, jangan masuk. Apa dia lagi? Pahaman selain daripada Islam. Sekularis, jangan masuk. Liberalis, jangan percaya. Semua tu tak boleh tolong kita dalam kehidupan kita lepas pada kematian kita. Nasionalis tak boleh tolong kita dalam kubur, tuan-tuan. Komunis tak boleh tolong kita dalam kubur. Liberalis, ni anak-anak muda ni yang jadi liberal sekarang ni, dia sebut agama semua sama. Dalam hidup ni, semua agama menuju ke syurga. Liberalis. Liberal, jangan masuk. Nasionalis pun jangan masuk dalam dada kita. Jangan masuk. Hanya Islam. Dalam kebudayaan hidup Islam. Dalam pendidikan Islam. Dalam politik Islam. Dalam sosial Islam. Semua Islam. Tak boleh kita selain daripada Islam, tak boleh. Ni hati kita je. Orang kita ni, dia teragak-agak. Hidup atas dunia ni pun teragak-agak dah. Dia tak percaya pada alim ulama. Orang kita tak yakin pun dengan cara yang tunjuk oleh alim ulama. Ada orang kita sebut, ni bukan ulama, ni ular dalam semak. Dia boleh hejik orang demikian. Ada orang kita caci maki alim ulama. Padahal alim ulama tu tunjuk jalan ke akhirat Allah. Dia tak percaya dengan alim ulama. Dia lebih contohi hidup dia dengan penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon dan ahli-ahli selebriti yang lain. Dia tak yakin dengan selebriti akhirat. Padahal dalam hidup dia kena letaklah kehidupan akhirat itu jauh lebih utama. Orang kita tak yakin. Bukti kita tak yakin dengan Islam, kan? Bukti. Ramai mana orang kita pergi ke bank, pegawai bank tanya, nak buka akaun cara Islamik ke cara konvensional? Dia tanya balik pegawai bank tersebut, mana yang untung? Dia tanya. Tak yakin dengan Islam, kan? Padahal pegawai bank tu dah beritahu dah, ni cara Islamik, ni cara konvensional. Ditanya lagi mana yang untung.
Dia tak yakin dengan Islam yang menguntungkan. Orang kita tak yakin dengan Islam. Sampai peringkat, ni sikit saya nak sebut, anak-anak kita ni. Mana orang kita tak ajar anak-anak kita baca Quran? Tak ajar anak kita baca Quran. Kita tanya, tak hantar nak belajar Quran ke? Dia tanya balik, ustaz-ustaz sebut. Ada masa depan ke? Belajar Quran ni nak kerja benda. Habis, kamu lebih yakin apa? Saya lebih yakin sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah agama. Orang kita ni orang Islam ni. Dia orang Islam, tak percaya pada Islam. Saya tak percaya pada sekolah agama. Saya tak yakin masa depan hidup dengan sekolah agama. Itu sekolah agama. Itu sekolah baru dalam bidang pendidikan. Orang kita kata, takkanlah semua nak belajar agama, ustaz. Semua. Tak. Kita sebut, ni bukan cara kita. Islam tu dinul hayah, cara hidup. Allah jadikan Islam ni cara hidup. Dia bukan religion. Dia bukan agama macam agama Buddha, macam agama Kristian, tak. Islam ni dinul hayah. Allah sebut, wa man yabtaghi al-islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, Allah tak akan terima. Allah tak akan terima. Din maksudnya apa? Cara hidup. Islam ni bukan macam dipahami religion, agama tu saja. Macam Buddha kan? Agama apa? Buddha. Agama apa? Kristian. Tu agama. Islam ni bukan agama saja. Dinul hayah. Din ni maknanya cara hidup, way of life. Orang Jawa kata way of life. Nak sebutnya cara hidup. Hidup kamu tu dengan Islam. Hidup kamu tu dengan Islam. Makan, minum, tidur, bangun, politik kamu, sosial kamu, sukan kamu, apa saja pun Islam tak pernah tertinggal walaupun satu sudut. Semua Islam ada. Ma farratna fil kitabi min syai'. Allah tak tinggalkan satu pun dalam hidup kamu ni, kecuali semua dah Allah ajar dalam Al-Quran Karim. Ekonomi kamu, ekonomi Islam. Sosial kamu, sosial Islam. Dipanggil demikian. Ini Islam. Islam ni jangan dipahami macam dipahami kebanyakan masyarakat kita dipanggil religion. Agama saja tidak. Tapi Islam ni dinul hayah. Way of life. Cara hidup dalam hidup kita dengan Islam. Itu cara yang Allah jadikan demikian. Lebih menyeluruh dalam hidup kita ni. Dia beza dengan Kristian. Kristian mana ada ekonomi Kristian? Dia beza dengan Buddha. Buddha mana ada ekonomi Buddha? Mana ada politik Buddha? Tapi Islam ni, dia ada politik, dia ada sosial, dia ada semua benda yang diajar dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini beza dipanggil demikian. Sebab tu Islam ni agama yang sempurna. Agama yang menyeluruh dalam hidup. Itu cara demikian. Tiba-tiba kita tak yakin dengan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Teragak-agak kita. Kalau saya ikut Islam semua ni, macam mana saya nak hidup atas dunia ni? Dia tak yakin dengan Islam. Habis. Sebab tu saya sebut, amalan yang pertama, yang kena jaga sungguh-sungguh, amalan hati. Sebab tu Islam disuruh bersihkan hati. Islam ajar pada diri kita ni apa dia? Tolong jaga hati. Hati ni tolong jaga. Jangan biarkan hati kamu rosak. Di antara benda yang Islam suruh jaga sangat, hati. Hati ni awal-awal lagi penyakit yang Allah cerita yang akan kena dalam hidup kamu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah sebut dalam Al-Quran Karim, penyakit awal yang kena dalam hidup ni, fi qulubihim maradun. Dalam tubuh badan kamu ni penuh dengan penyakit hati. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marada. Allah tambahkan lagi penyakit-penyakit yang lain dalam hidup kamu. Bila dalam hidup kamu tak jaga hati, hati itu menyebabkan kamu biarkan rosak. Jangan. Islam dia suruh hati ni mesti dijaga dalam hidup kamu. Kalau kamu tak jaga hati kamu teragak-agak dengan Islam, yang jadi bahaya. Syaitan akan masuk dalam tubuh badan kita. Ini perbincangan panjang lah. Saya tak sempat nak cerita pada pagi ni tentang amalan yang pertama dalam hidup kita ni yang menyebabkan kita menyesal masuk dalam kubur tu, yang kita tak buat ialah penjagaan hati. Penjagaan hati. Hati ni tak terjaga. Ramai mana di kalangan kita tak terjaga hati. Buruk sangka dalam hidup. Kita kan bangun daripada tidur, cilik-cilik mata je.
Terlintas dalam hati. Hidup lagi mamat ni kita sebut. Dalam hati je. Dalam hati je tak sebut kat luar. Tapi hati tak terjaga. Bila dekat nak mati, syaitan masuk pada hati je. Syaitan ni dia akan rosakkan hati kita. Syaitan sebut, engkau jangan mati dalam Islam. Jangan mati bersama dengan Abah. Dia menyamar menjadi arwah ayah kita. Jangan mati dalam Islam. Kamu mati bersama dengan Abah. Abah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Yahudi. Bila kita cuba nak mengucap juga, syaitan datang sebelah kiri pula. Rasulullah cerita ni. Dalam hadis Rasulullah cerita. Syaitan datang sebelah kiri. Menyamar sebiji muka arwah ibu kita. Goyang buah dada ni. Anakku, dada ni pernah menyusukan kamu. Waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam. Mati bersama mak. Mati bersama dengan ibu. Mati bersama dengan mama. Mati bersama dengan cik. Matilah. Matilah dalam Kristian. Kalau kamu nak selamat, kamu matilah dalam Kristian. Para sekalian ingat ni. Gangguan yang terjadi. Gangguan tu kena pada hati je. Dia tak kena. Jasad tak nampak pun. Dalam keadaan sedemikian rupa. Ni amalan. Dan saya yakin syaitan Sungai Petani ni tuan-tuan, bila dekat nak mati nanti, dia tak akan sebut mati dalam Yahudi. Orang Sungai Petani mana peduli pun dengan Yahudi. Mana kenal pun. Dia tak akan sebut mati dengan Kristian. Kita pun tak peduli orang Kristian. Tak pernah belajar pun tentang agama Kristian. Tapi tunggu sekejap lagi. Syaitan Sungai Petani ni, dia akan sebut apa dia? Anakku, matilah kalian dalam Islam liberal. Matilah kalian dalam Islam nasionalis. Matilah kalian dalam Islam pragmatis. Matilah kalian dalam Islam komunis. Kita pun dengar Islam juga ni. Mati je lah, kita sebut. Padahal Allah dah pesan dah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati, kecuali saat mana kamu mati, kamu betul-betul Islam. Itu yang pertama. Amalan yang pertama. Amalan kedua, yang kena jaga salat. Jaga salat. Bila kita jadi orang Islam, salat menjadi keutamaan. Jangan tertinggal walaupun satu rakaat dalam hidup ni. Siapa yang pernah tinggal salat, tolong qada. Tolong qada. Ibu-ibu, orang perempuan, orang yang paling ramai meninggalkan salat. Saya nak sebut demikian. Kenapa? Bila kalian meninggalkan solat? Bila kalian uzur. Bila orang perempuan uzur, orang perempuan ramai meninggalkan solat. Bila kering darah kotor tu pukul 12 tengah malam, waktu tu waktu isyak, dia sedang tidur. Dia tidur, dia bangun-bangun subuh, dia mandi dan dia semayang subuh. Dia tinggal waktu isyak. Ni yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Kadang-kadang kalau dia berkerjaya, kalau dia kerja, dia pergi kerja. Darah kotor kering pukul 11 pagi. Pukul 11 pagi, darah kotor dah kering dah. Kat mana dia nak mandi? Dia tak mandi. Kat pejabat, nakkan dia nak mandi? Dia tak bawa kain tuala dan sebagainya. Dia tak mandi. Zuhur dia tinggal. Asar dia tinggal. Balik-balik, maghrib, dia mula mandi dan dia solat maghrib. 2 waktu dia tinggal. Yang ni kebanyakan terjadi. Orang lelaki, kalian meninggalkan juga solat. Ramai mana suami-suami ataupun ayah pada orang yang meninggalkan solat. Kalian tinggal solat, kalian tak berjaya dalam hidup. Orang berjaya, orang yang boleh mendirikan solat. Orang berjaya, orang yang boleh jaga solat. Siapa yang tak jaga solat, jangan harap dia berjaya. Kegagalan awal. Nak tahu orang ni gagal tak gagal, walaupun rumah dia besar, kereta dia mewah, pengaruh dia ramai, tapi kalau dia tinggal solat, gagal. Gagal dalam hidup. Tak berjaya. Di dunia pun tak berjaya. Segala amalan kerja dia tak diberkati. Dia masuk dalam kubur lagi gagal. Bahaya orang meninggalkan solat. Dunia pun bahaya. Dalam kubur bahaya. Pada mahsyar bahaya. Umban dalam neraka sakar. Satu neraka khusus untuk orang tinggalkan solat. Allah dia nak marah pada orang buat maksiat. Tak ada sampai satu neraka khusus.
Tapi Allah marah orang tinggalkan solat sampai Allah sediakan neraka khusus. Neraka itu namanya sakar. Neraka sakar. Bila dicampak dalam neraka sakar, lalu ditanya, "Ma salakakum fi sakar?" Dia jawab, "Qalu lam nakum minal musallin." Kenapa kamu dicampak dalam neraka sakar? Mereka jawab, "Kami tak semayang di atas dunia dahulu." Tinggal solat dia tak berjaya. Ibu-ibu tolong pesan yang ni pada anak-anak lelaki dan anak perempuan kalian. Orang yang tak jaga solat, dia berani buat maksiat. Kenapa? Kerana dia tidak ada antibody lagi. Tak ada kekuatan lagi dalam tubuh badan dia. Dia rempuh segala apa yang dia nak rempuh di atas dunia. Sebagaimana orang yang dia dalam hidup dia ada antibody. Kita ni kan ada darah putih, ada darah merah. Allah seimbangkan dia. Dengan tujuan apa dia? Bila masuk virus tertentu, dia boleh lawan. Dia panggil demikian. Tapi bila orang tu meninggalkan solat, maknanya apa dia? Dia tak ada darah putih pada diri dia. Dia berpotensi sangat besar dalam hidup dia. Bila masuk saja virus dalam badan dia, habis, hancur lebur dia. Tak ada kekuatan dalam hidup dia. Datang orang unjukkan duit rasuah, dia akan terima. Bila ada orang yang dia perlu dirasuah, dia akan rasuahkan orang tersebut. Dia tidak ada integriti dalam kehidupan dia. Integriti tu jangan ingat dalam bab rasuah saja, jangan. Bila dia tinggal solat, dia anggap hilang integriti dalam kehidupan seorang. Bila dia buka aurat, dia tidak ada integriti dalam kehidupan dia. Punca apa dia? Solat yang tak selesai. Berlaku keruntuhan rumah tangga, cuba cek tentang solat. Berhenti tentang solat. Kerana solat ini kalau seorang yang meninggalkan solat, menghancurkan kerukunan hidup dalam kekeluargaan. Kalau para sekalian tanya, kenapa anak menantu kalian sering kali berkelahi? Cuba cek solat di kalangan mereka. Kerana solat ni, dia panggil asas dalam kehidupan. Berjayanya solat, berjayalah dalam hidup kita yang hidup di dunia, dalam kubur dan sampai di akhirat Allah. Gagal solat, habis, gagal segala-gala dalam hidup. Boleh faham Yang ni kebanyakan di kalangan kita ni, amalan yang kedua yang teruk dalam hidup dia di solat. Tak payah tanya orang lain, tanya kita je. Sejak kita solat ni, berapa kali kita solat basah tempat sujud solat kita? Berapa kali dalam hidup kita? Berapa kali ayah-ayah, ibu-ibu, saat kalian rukuk, menitis air mata? Tak rukuk. Tengah rukuk, menitis air mata. Menitis air mata. Berapa kali dalam hidup kita? Berapa kali dalam hidup kita, doa kita ni goyang-goyang, bergegar tangan. Takut kita pada Allah. Mengetar tu badan kita. Berapa kali salat kita, waktu mana kita salat, kita rasa mi'raj, naik, menghadap depan Allah. Nikmat sungguh salat kita. Berapa kali dalam hidup kita? Kenapa kita tak ada rasa nikmat demikian? Kenapa kita tak serasa nikmat-nikmat dahulu lagi? Dulu kita waktu mana kita satu ketika dahulu pernah dalam solat kita menangis teresak-esak. Mengapa kita tua ni tak ada lagi rasa demikian? Mengapa? Jawab ni, dunia terlampau besar dalam dada kita, akhirat kecil je dalam tubuh badan. Dunia ni penuh dalam dada ni. Tengah semayang tu boleh terfikir lagi, bihun ke nasi lemak lepas pergi. Tengah solat tu kita boleh terfikir lagi, dapur tadi tutup ke tak tutup, periuk tadi tekan tak tekan butang. Kita tengah solat, padahal kita sedang menghadap depan Allah. Tengah solat ni nak marah tu imam, baca panjang sangat, nak marah. Padahal tu imam baca sabbih isma rabbikal a'la je, nak marah dia. Pak Imam, inna a'tayna je Pak Imam, nak sebutnya. Kenapa solat kita tak rasa nikmat lagi? Kenapa? Dunia kita kan, dunia ni besar je dalam dada kita. Kita sedang mengumpulkan dunia ni banyak je dalam dada. Tamak tak habis-habis. Tamak kita ni tak berkurang dalam hidup kita. Minta maaf ni saya nak sebut demikian. Nak marah dalam hidup kita pada orang tu, nak marah tak selesa dengan orang ni, terbawa dalam solat. Solat kita tak jadi lagi nikmat. Bila kita masuk kubur, tak ada pahala solat. Kosong. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Sebut Muhammad,
Ramai mana di kalangan kamu yang kosong amalan dia menghadap depan Allah. Kenapa jadi kosong? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Dia biarkan diri dia sesat sepanjang hidup di atas dunia. Habis hanyut je kita. Dalam hidup kita dengan dunia, solat kita tak menjadi seindah dahulu lagi. Dalam hidup itu. Patutnya ayah-ayah, ibu-ibu, kalian ni tiap kali mana kita solat tu, anggap solat ni terakhir dalam hidup kita. Mesti kita solat terbaik. Mesti kita ni, hati kita ni berdebar-debar. Ni solat akhir ni, lepas pada ni, kalau aku tak jaga betul-betul solat ni, habis aku tak boleh solat lagi dah dalam hidup aku. Nak sebutnya gambaran dalam hidup kita. Tapi kenapa kita tak jadi demikian? Kerana kita lekat dengan dunia yang sementara. Dua. Yang ketiga, amalan apa? Tak boleh baca Quran. Amalan ni jangan terbawa-bawa sampai dalam lubang kubur. Quran mesti boleh baca. Jangan tak boleh baca Quran. Siapa tak boleh baca Quran, saya cabar yang tak boleh baca Quran ya. Jangan buat alasan. Yang tak boleh baca Quran, salin balik Al-Quran tu sebelum kalian mati. Salin dengan tangan kalian. Tulis Al-Quran. Biar sebuah Al-Quran tertulis daripada tangan kalian. Sambil-sambil tulis tu, Quran tu, yang tak boleh baca ni, yang tak boleh baca. Alasan dia, saya tak boleh baca. Kenapa tak boleh baca? Saya benak. Kenapa benak? Saya makan semut banyak sangat dulu. Bukan semut je, dengan kengga-kengga pun saya makan. Yang tak boleh baca ni kan? Yang tak boleh baca ni. Alasan dia tak boleh baca. Saya tergagak-gagak, tak boleh baca Quran. Dia kena salin Al-Quran. Sebelum dia mati, mesti habis sebuah Al-Quran. Daripada jari dia. Supaya jari dia akan menjadi saksi depan Allah. Dia cuba untuk membaca Al-Quran. Walau bikak-kak, Rasulullah sebut demikian. Jangan tak boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, gagal dalam hidup ni. Gagal. Alim ulama ada kan sekarang. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalau tak boleh baca Quran, janganlah mati. Janganlah mati. Kalian mati di saat mana tak boleh baca Quran, kalian masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas? Masuk dalam kubur je, malaikat tanya, Quran boleh baca? Quran boleh baca? Tak boleh, malaikat tak boleh. Oh, Quran tak boleh baca. Kamu buat apa di atas dunia? Umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tak boleh baca Quran. Kamu buat apa di atas dunia? Sibuk, ya Allah, sibuk. Sibuk apa? Dalam hidup kamu. Sampai tak boleh baca Quran. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh dia. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. WhatsApp tu nak tidur tu baca WhatsApp lagi. Nak tidur tu baca WhatsApp lagi. Sampai handphone tu jatuh atas muka 3 kali dah jatuh. Letuk lah. Nak sebutnya, baca dia, beria baca WhatsApp. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Buat malu je dalam hidup ni. Nak sebutnya, jangan tak boleh baca. Yang tak boleh baca tu, datang menjumpa dengan AJK Surau ni. Bagi tahu pada AJK Surau, saya tak boleh baca. Tolonglah saya. Saya duduk kat taman ni dah lama dah. Saya, isteri saya, anak-anak saya semua tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran. Bagi tahu elok-elok pada AJK. AJK tolong daftar ahli qaryah yang tak boleh baca Quran lagi. Kemudian daftar ahli qaryah yang dah boleh baca Quran. Sedarakan mereka. Jadikan mereka ni adik-beradik. Yang boleh baca, tolong ajar yang tak boleh baca. Rasulullah sebut, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik di kalangan kamu, siapa yang belajar Quran dan dia mengajar orang lain Quran. Jangan berhenti untuk belajar Quran. Bagi tahu elok-elok pada AJK, saya tak boleh baca. Tolonglah saya. AJK pula, jangan pula jawab bertenang-tenang. Saya pun tak boleh baca juga, katanya. Relax, kita sama-sama tak boleh baca je. Jangan jawab demikian. Buat malu company je. Jadi AJK sangat, Quran tak boleh baca. Maknanya di kalangan kita, mesti lepas yang amalan kita mesti ada Al-Quran Karim. Biar hidup kita dengan Quran je. Dengan Quran. Yang tiga, bekalan kita ni untuk perjalanan lepas pada kematian kita. Zikir, selawat, taubat, istighfar dan juga taubat. Ni sentiasa berada dalam lingkungan hidup kita. Zikir.
bibir kita ni sentiasa berzikir. Biar basah dengan zikir. Dengan banyak kita zikir, semakin dekat kita dengan Allah. Uzkuruni azkurkum, Allah sebut. Kamu zikir pada aku, fazkuruni azkurkum. Allah sebut, fazkuruni, maka berzikirlah kamu. Azkurkum, aku akan semakin dekat dengan diri kamu dengan zikir-zikir kamu tadi. Allah sebut demikian. Semakin banyak kita zikir, semakin dekat kita dengan Allah. Hidup ni nak dekat dengan siapa? Dekat dengan Allah ya. Tak perlu lagi dekat dengan mana-mana raja. Kita pun bukan ada manfaat langsung pun dengan mana-mana raja yang ada atas dunia. Raja tu pun mati juga. Tengok Queen Elizabeth tu kan, mati juga. Nak sebut je siapa? Raja yang tak mati setakat ni. Mati. Semua akan mati. Yang hidup tak mati-mati ialah Allah. Raja segala jenis raja. Limanil mulkul yaum. Allah tanya, mana raja-raja atas dunia dahulu? Allah tanya demikian. Kenapa kamu sibuk nak dekatkan dengan mereka-mereka tersebut? Dekatkan dengan aku, katanya Allah. Macam mana nak dekat dengan Allah? Zikir. Hidup ni setiap hari mesti mendekatkan diri pada Allah. Memperkenalkan kita hamba Allah kepada Allah. Ni konsep hidup. Antara benda yang kita kena buat sepanjang hidup ni, memperkenalkan diri kita kepada Allah. Biar Allah kenal kita. Jangan kita sibuk nak memperkenalkan kita ni di kalangan makhluk-makhluk manusia. Jangan. Pelik orang kita kan, nak follower ramai, nak kepada apa dia, nak pada likers ramai, nak ni anak-anak kita ni dalam Facebook, Instagram dan sebagainya. Tapi Allah tak kenal pun dia. Buat apa kita? Allah tak kenal kita. Biar Allah kenal kita. Bila Allah kenal kita, rahmat Allah akan mencurah-curah dalam hidup ini. Ini cara demikian. Macam mana Allah nak suruh kita kenal? Allah kenal kita, salah satunya zikir. Zikir ni memperkenalkan kita pada Allah. Zikir. Sebab tu zikir ni alim ulama karang tebal kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Ni cara zikir ni tak semestinya mulut. Ni datang majlis zikir. Ni kita datang majlis ilmu je datang. Ni zikir. Ada tabung derma pun derma. Zikir. Walaupun macam mana pun sentiasa hidup kita dengan memperkenalkan diri kita pada Allah. Itu dipanggil zikir. Yang kedua, selawat. Selawat merapatkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jarak kita jauh dengan Rasulullah, tapi selawat itu menjadikan kita dekat dengan Rasulullah. Jangan malas untuk berselawat. Itu cara demikian. Lepas pada kita kenal dengan Allah, biar kita rapat dengan Rasulullah. Ini dalam hidup kita. Biar bangun di akhirat nanti, bangun-bangun Rasulullah masuk dalam kubur je, ditunjuk terus, man hadzal rajul, siapa lelaki ni? Kita boleh jawab terus, hadza nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibir kita boleh sebut demikian. Bangun di akhirat nanti, Rasulullah manggil nama kita, Ahmad Dasuki, Ahmad Dasuki. Dipanggil awal lagi di padang mahsyar Allah. Berlari keriangan kita. Seronok kita kerana dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang kita nak dalam hidup kita. Selawat. Saya tak nak cerita panjang dalam bab selawat ini, kerana kelebihan selawat ini besar. Sampai peringkat besar tak besar, tak ada amalan yang Allah turut sertai buat dalam hidup atas dunia ni kecuali selawat. Allah dia suruh kita semayang, Allah tak sebut dia semayang. Allah dia suruh kita puasa, tapi Allah tak sebut dia turut berpuasa. Tapi Allah bila dia suruh kita selawat, Allah sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat berselawat ke atas nabi kami. Amalan yang turut disertai oleh Allah, selawat. Tak ada amalan yang Allah turut serta atas dunia ni, selawat je. Selawat ni menjadi besar nilai dia. Allah yang lain Allah suruh kita buat. Kerana aku Tuhan kamu. Cara Allah buat demikian. Tapi untuk Nabi Muhammad, Allah kata aku turut selawat. Bukan aku je, malaikat-malaikat aku turut berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tak bangga ke kita bila Allah turut serta berselawat dengan apa yang kita buat?
Orang kita kacau bubur Asyura kan. Datang tuanku, tolong kacau sama. Tersengih-sengih dah dia gitu. Tak mandi 3 hari 3 malam dia. Balik jalan mengangkang dia suka dia. Kenapa? Kerana tuanku datang turut mengacau bubur Asyura. Misal contoh. Ni tuanku datang sekejap je. Ini bukan tuanku ni. Allah. Bangga. Tak usah nak cerita lah. Bila kita boleh buat? Bila kita boleh bersawat. Bila kita bersawat tu, Allah turut serta bersawat. Man salla alayya marrah. Siapa yang bersawat pada aku sekali, Rasulullah sebut. Sallallahu alaihi asyarah. Allah menyebut nama dia 10 kali. Dibandingkan dengan dia sebut nama aku sekali. Tak bangga kita tuan-tuan? Nama kita disebut di arasy Allah. Di arasy Allah. Orang kita nama disebut dalam radio pun bangga dah. Nama disebut dalam pasaraya, bangga ke? Padahal anak dia hilang. Anak dia hilang, dicarinya ibu, nama sekian-sekian. Jalan mengangkang je dalam pasaraya. Suka dia, nama disebut di dalam pasaraya. Ni bukan nama disebut di pasaraya, nama disebut di arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan bagaimana? Dengan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan yang tertinggal waktu mana sebelum kematian kita. Amalan yang keempat, yang tertinggal lagi. Kita tak sempat mengalih harta benda kita ke akhirat Allah sebelum kita meninggal dunia. Amalan keempat, tolong sempatkan diri masing-masing, hantar segala harta benda kita ke akhirat Allah sebelum kita meninggal dunia seorang-seorang. Harta benda ni jangan simpan di atas dunia. Pakaian, barang kemas, kenderaan, rumah, harta yang kita miliki ni jangan kekalkan di dunia, jangan. Tetapi semua yang kita miliki ni mesti dihantar ke akhirat sekarang. Sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Jangan harap orang hantar lepas pada kematian kita, jangan. Hantarlah di saat mana kita sedang hidup sekarang. Amalan sekarang ni, kerja kita push, hantar ke akhirat. Hantar je ke akhirat. Jangan simpan di dunia. Dunia ni bukan untuk simpanan harta. Orang kita cari harta pandai, tapi nak hantar ke akhirat tak pandai. Macam mana cara nak hantar ke akhirat? Sedekah. Macam mana nak hantar ke akhirat? Wakaf. Macam mana cara nak hantar ke akhirat? Hibah, infak, apa lagi? Zakat. Ni semua cara untuk nak hantar harta benda kita ke akhirat Allah. Kita cari harta ni untuk siapa? Cari untuk kita kan? Bukan kita cari untuk orang? Cari untuk kita. Rumah ni untuk siapa? Rumah ni untuk kita kan? Bukan rumah ni untuk orang kan? Bukan untuk anak-anak kita. Anak-anak kita ada rumah masing-masing kan? Ni milik kita. Sebelum kita mati, wakaf. Pergi jumpa dengan AJK seorang. Bagi tahu terus pada AJK seorang. Saya mati, isteri saya mati, rumah tu wakaf untuk seorang. Pesan awal-awal pada anak-anak, jangan berkelahi. Panggil anak-anak kita, balik. Mak dan abah kamu ni, dah umur lebih kurang 60 lebih dah. Umur confirm mati. Umur 60 tahun, tak payah berangan nak jadi Perdana Menteri lagi. Umur 60 tahun dah. Umur confirm mati. Umur confirm mati. Rasulullah sebut demikian. Umur ni, kalau kamu kejar dunia, memang kamu tak dapat akhirat. Memang kamu tak dapat akhirat. Terkejar-kejar dalam hidup kamu tersebut. Dalam hidup kamu ni, untuk dunia ni dah habis dah. Masa dah berakhir dah. Bagi tahu pada anak-anak kita, bila umur 60, mak dah umur 60 tahun. Abah kamu pun 60 tahun. Bila mati mak, abah dan umi kamu mati, kita sebut pada anak kita, haram kalian berkelahi. Haram hukum dia. Sebut tu pada anak-anak kita. Kalian berkelahi, siapa berkelahi adik-beradik, tak tegur siapa, laknat Allah lah dalam keluarga dia. Terus sebut demikian. Ajar sikit anak-anak kita. Kenapa? Kamu berkelahi, sengsara aku dalam kubur. Bagi tahu pada anak-anak kita. Bila kita anak-anak kita berkelahi, para hadirin sekalian ingat, boleh selamat ke dalam kubur? Tak selamat kalian dalam kubur. Dia berkelahi berebut harta pusaka kan? Dia sampai dia tak bertegur siapa adik-beradik ni. Berebut rumah secaik ni. Rumah ni pun dia tak tinggal pun. Dia ada rumah sendiri dah. Tapi oleh kerana emosi ni,
Masing-masing nak kuatkan pendirian masing-masing, biarkan rumah tersebut bersemak samun. Semak samun saja rumah tersebut. Tak ada pun siapa penghuni. Masing-masing ada rumah sendiri dah. Tapi kita dalam kubur tu sengsara dalam kubur. Selagi tak selesai urusan harta pusaka, selagi itulah kita sengsara dalam kubur. Bagi tahu awal-awal pada anak-anak kita, jangan pelai. Nampak harta ni jangan pelai. Kemudian rumah ni jangan siapa rebut. Abah dengan mak kamu nak bawa ke akhirat. Kamu ada kenangan rumah ni, ambil je gambar-gambar kenangan. Bila meninggal dunia nanti, kamu tak nak tinggal pun rumah ni. Kamu ada rumah sendiri masing-masing. So ada anak-anak kita. Kemudian rumah ni abah nak bawa ke akhirat. Macam mana nak bawa ke akhirat? Jumpa dengan AJK surau. Saya mati, isteri saya mati. Rumah tu, segala barang dalam rumah tersebut, segala apa yang ada, kereta dan sebagainya, semua saya wakafkan untuk surau. Bila kita wakaf untuk surau, masuk je dalam kubur, berjumpa balik rumah kita. Tak percaya, cuba try mati sekali. Jumpa tak berjumpa? Kenapa kita boleh berjumpa balik? Kerana kita telah sempat hantar ke akhirat. Kita dah AJK surau pula, umum. Kita bukan nak buat surau kat rumah tu. Rumah tu mana boleh buat surau dah, kata sebut. Habis tu nak buat macam mana? Kita kata, rumah tu harga 300,000. Surau tak nak jual 300,000. Surau nak ambil duit daripada tersebut. Nak dana ni. Dan nak wakaf, nak minta siapa yang beli rumah tersebut yang harga 300,000, nilaian dia, surau jual 150,000 saja. 150,000 lagi, yang beli wajib datang sembahyang berjemaah di surau. Pembeli tersebut mesti datang berjemaah di surau. Kemudian syarat yang kedua, dia mati wakaf balik pada surau. Kerana harta tu menjadi banyak pada harta milik orang Islam. Dan surau ni pula, anak-anak qaryah yang belajar sekolah agama, yang pergi universiti dan sebagainya, ambil je duit surau ni, tanggung mereka belajar. Kan banyak manfaat kita boleh buat. Harta benda orang Islam kembali balik pada orang Islam. Dia akan berkitar di kalangan orang Islam dan tak jatuh pada orang bukan Islam. Ini hebatnya ekonomi Islam. Dia panggil demikian. Ni kita cari harta. Orang tanya, cari harta untuk apa? Bekalan waktu tua, Ustaz. Dah tua ni kita tak guna-guna pun waktu tua. Siapa yang ajar simpan untuk bekalan hari tua? Dia jawab, KLSP, Ustaz. KLSP ajar simpanan untuk bekalan hari tua. Dah tua, tak guna-guna pun. Duit dalam akaun tu ada puluh ribu lagi. Dalam akaun tu. Ada ratus ribu lagi duit dalam akaun tersebut. Kan? Duit dalam akaun. Masa hidup, tinggal 3 bulan lagi untuk hidup. Nak makan apa lagi atas dunia ni? Yang kita tak makan. Nak jalan ke mana lagi atas dunia ni? Nak pakai pakaian macam mana lagi? Yang kita tak nak, yang kita tak sempat beli. Dah semua dah, kita dah ada dah dalam hidup kita. Cukup dah dengan yang ada. Segala harta kita mesti dihantar ke akhirat. Hantar macam mana? Zakat, wakaf, sedekah. Tiap-tiap hari ni, setiap hari dan setiap masa dalam hidup kita ni, diajar supaya apa dia? Diajar supaya kita ni hantar ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Jangan sampai peringkat kitanya banyak harta di atas dunia, tapi kita tak sempat nak hantar ke akhirat. Orang kita kan dia cari harta dalam hidup dia. Dah tua dah, balik kampung buat rumah besar. Untuk apa rumah besar? Saat mana dia tua? Siap je rumah besar, beli kereta besar pula. Tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula dia. Masuk rumah baru. Masuk tersengih-sengih. Minggu je mati dia. Dah kereta baru dapat pula isteri baru. Isteri baru pula habis je dah, kahwin suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru ni round kawasan kubur kita. Kita dalam kubur tu tengok macam-macam je kereta ni. Nombor pelik dia tu kita cam. Bila tengok je, yang dia round tu pula satu. Sekadar round saja tak apa juga. Dia horn tu sakit hati. Bila dia horn tu, rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah je rasa. Membazir je cari harta untuk orang. Jangan cari harta untuk orang. Cari harta untuk kita, bekalan di sana nanti. Ingat ibu-ibu, jangan simpan barang kemas tu banyak sangat bawah bantal.
Akhirnya jadi milik toyol nanti. Yang kita simpan. Barang kemas tu kita tak guna dah pun. Kita tak berapa nak guna dah dalam hidup. Lengan kita ni pun tak berapa sesuai dah dengan barang kemas tu. Dulu memang cantik kan pakai. Tapi sekarang ni banyak kedut daripada barang kemas. Nak sebutnya tak berapa sesuai dah dalam hidup kita pun. Kalau kita nak pakai, hantarlah ke akhirat. Nanti kita akan jumpa balik barang kemas ni. Lebih banyak lagi daripada apa yang kita miliki sekarang. Hantar ke akhirat dalam hidup kita. Infak, sedekah, zakat, buat masjid, buat kerja-kerja agama dalam hidup kita. Lagipun kita tak guna dah. Demikian juga pakaian kita. Beralmari-almari pakaian kita. Simpan je. Nak tunggu masa banjir. Nak bersihkan pakaian lama. Tu cara kita demikian. Jangan. Dalam hidup kita, kita diajar supaya apa dia? Bagi. Setiap hari ni menghantar bekalan ke akhirat Allah SWT. Biar dia terus rumah di akhirat. Biar ada kenderaan di akhirat. Biar ada pakaian di akhirat. Biar ada makanan di akhirat. Segala benda kita dah siap untuk kita di sana nanti. Yang kelima, dalam hidup kita, dosa bekalan kita ialah menyambung silaturahim seramai mungkin. Ini bekalan kita untuk kita ke sana nanti. Menyambung hubungan kita yang terputus. Yang pertama, hubungan kita terputus dengan Allah. Sambung balik hubungan dengan Allah. Dengan cara macam mana? Taubat. Ni hubungan yang terputus. Orang lelaki, hubungan terputus dengan mak dan ayah. Mak dan ayah, mak mertua dan ayah mertua. Kalian yang sering kali terputus. Orang perempuan, hubungan kalian dengan suami kalian yang sering kali terputus. Maksudnya apa dia? Terasa hati. Terasa hati itu terputus. Yang terasa hati ni, mak ayah kita orang lelaki, kebanyakan orang lelaki, mak ayah dia terasa hati dengan dia. Mak dia terasa hati, ayah dia terasa hati. Kemudian mak mertua dia, ayah mertua dia terasa hati dengan dia. Jangan mati di saat mana mak dan ayah terasa hati dengan kita. Tak jumpa syurga je kita. Orang lelaki kena sentiasa jaga mak ayah. Mak ayah tu mesti jadi keutamaan. Kenapa kita tak jaga mak ayah kita? Kerana dosa orang perempuan yang lakukan pada suami. Dosa kalian apa? Bercakap kasar dengan suami. Mengangkat suara depan suami. Menengking-nengking dengan suami. Memaki hamun suami. Bercakap kotor di belakang suami. Semua ni dosa orang perempuan dengan suami. Kalian jangan demikian dengan suami kalian. Jangan angkat suara depan suami. Kalian angkat suara depan suami, hancur lebur amalan-amalan kalian. Orang lelaki ni, bila isteri bercakap kasar dengan dia, dia akan terasa hati, dia simpan je dalam hati. Simpan dia. Dia simpan. Dia tak boleh nak buat apa dah. Dia nak buat macam mana ni isteri dia. Dia rela derhaka pada mak ayah dia kerana semata-mata nak jaga hati isteri dia. Ni penyakit orang lelaki. Dia derhaka pada mak ayah dia. Dia tak balik kampung nak jaga hati isteri dia. Dia rela mak ayah dia tak datang ke rumah. Kenapa? Isteri dia bagi ancaman. Mak kamu datang, siap kamu. Dia buat demikian. Tak adanya balik-balik rumah mak. Tak ada. Ni anak saya, bukan anak mak kamu. Dia boleh sebut macam tu. Siapa perempuan cakap macam ni, Allah laknat dalam hidup dia. Jangan berkasar dengan suami kalian. Suami kalian ni menjadi besar dalam hidup kalian. Orang lelaki ni belum kahwin, banyak mulut. Dah kahwin, mulut dia disimpan dalam hati. Ni penyakit lelaki Sungai Petani dia panggil. Nak gambarkan pada kita. Orang lelaki ni belum kahwin, banyak mulut. Sibuk tanya adik-beradik berapa orang, tinggal kat mana dan sebagainya. Tapi dah kahwin, dia tak ada mulut dah. Mulut dia disimpan dalam hati. Disimpan je dalam hati dia. Orang perempuan belum kahwin, tak ada mulut. Tak ada mulut. Tapi dah kahwin, mulut dekat mulut. Bila mulut dekat mulut, di waktu itu dia menyakitkan hati suami. Na'udzubillah min dzalik. Berhati-hati yang demikian. Kenapa diam semua macam pernah kena je ni? Nak sebut. Nak gambarkan di kalangan kita ni, bila demikian, dosa ni terbawa-bawa sampai dalam lubang kubur. Itu saya maksudkan. Bila masuk dalam kubur, mula menyesal. Kita buat dosa tadi. Kita tak sempat nak minta maaf.
Padahal kita ada peluang pun minta maaf. Tiap-tiap hari je minta maaf. Telefon pada mak, maafkan saya mak, redalah keluarga saya mak. Kita ada peluang pun. Tapi ada anak-anak lelaki nak buat macam tu. Ada anak-anak lelaki tanya khabar mak ayah dia. Mak makan apa gini? Mak macam mana keadaan mak? Mak tinggal dengan saya lah. Mak janganlah duduk seorang-seorang kat rumah. Dia pula menangis tiap-tiap hari. Menangis. Mak. Lagi mak tak tinggal dengan saya selagi tu saya tak selesa. Anak lelaki. Mak dia kata bukan mak tak nak pergi. Tapi mak ni nak jaga kamu lah. Kamu kalau mak pergi mesti berkelahi dengan isteri kamu. Mak dia sebut terang. Tanya je anak lelaki, tanya je. Mak nak suruh saya buat macam mana dengan isteri saya. Kalau mak tak selesa dengan isteri saya, mak bagi tahu je pada saya. Kena sebut demikian pada ibu kita. Ni anak lelaki. Kalau mak kata ceraikan isteri kami, cerai di waktu tersebut. Kenapa jadi demikian? Kecuali jadi mangsa orang perempuan tu dia tak buat salah pun. Tapi mak ni memang benci sungguh. Itu lain. Bolehlah dibincangkan. Tapi memang perangai orang perempuan ni yang teruk tadi, dia menggertak suami. Dia bercakap kasar dengan suami. Yang menyebabkan suami ni kena penyakit dalam hidup dia. Penyakit apa? Penyakit takut bini. Dia panggil. Ni penyakit yang sedang dideritai oleh Melayu lelaki terakhir Sungai Petani. Dia panggil. Nak sebutnya. Bukan orang tempat ni, orang Australia. Nak gambarkan dalam hidup kita. Bila demikian, dah bertembung itu, dah bertembung. Di antara dunia dan kehendak akhirat. Kita bertembung. Kena betul terang dalam hidup kita. Sebab tu orang perempuan jangan kasar dengan suami kalian. Suami kalian ni pintu syurga dalam hidup kalian. Kalian nak masuk syurga, mesti melalui pintu tersebut. Yang besar dalam hidup. Manakala orang lelaki, syurga dia di bawah telapak kaki ibu dia. Ya Allah jadikan demikian dalam hidup. Ini benda-benda yang kita kena jaga di antara kita. Dosa-dosa yang sering kali terjadi. Pastikan kita bermaaf-maafan. Maaf je. Abang maafkan saya bang. Saya memang mulut saya ni kadang-kadang saya tak sedar. Dia pun cepat minta maaf. Orang perempuan jangan malu nak minta maaf dengan suami. Jangan berat mulut nak minta maaf dengan suami. Ni kena ajar dalam hidup kita. Amalkan diri kita. Sentiasa minta maaf. Orang lelaki jangan malu nak minta maaf dengan mak ayah. Mak mertua, ayah mertua. Sentiasa minta maaf dalam hidup kita ni. Ni sifat orang lelaki. Orang perempuan jangan malu. Dan tak rugi pun kita. Allah muliakan orang perempuan ni dengan Allah letakkan nama dia dalam tu badan orang perempuan. Rahim. Ar-Rahim itu nama Allah. Mana dia pada orang lelaki Ar-Rahim? Jadi tak rugi pun dengan sifat Ar-Rahim tadi. Kasih sayang yang ada pada kita ini. Yang Allah letakkan nama dia dalam jasad orang perempuan. Untuk kalian minta maaf dengan suami kalian. Tak rugi apa pun pada kita. Kalau kita minta maaf, yang paling kecewa siapa? Syaitan. Yang sedang mengugah rumah tangga kita tersebut. Ini cara dalam hidup, dalam kehidupan kita. Dosa kita. Dosa kita apa lagi? Yang kita kena perbetulkan sebelum kematian kita. Dengan anak yatim. Dan janda-janda, ibu-ibu yang hidup ini menjadi janda di atas dunia ini. Ini dosa. Yang sering kali terjadi di kalangan masyarakat. Di mana yang ni kena perbetulkan. Setiap di kalangan kita kena jaga anak yatim. Anak yatim tak boleh duduk di rumah jaga anak-anak yatim. Dia kena duduk dengan ibu dia. Ibu dia. Dah ayah dia tak ada. Dia duduk dengan ibu dia. Siapa ayah dia dalam hidup ni? Sama ada lelaki yang datang mengahwini perempuan-perempuan tersebut untuk dijadikan anak-anak tersebut. Sebab tu timbul ayat fankihu ma tabalakum minan nisa' masna wa thulatha wa ruba'. Kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Dalam Islam ni sendiri. Punca apa? Punca nak jaga anak yatim. Cerita tentang ayat anak yatim ni. Sebelum daripada sebut. Manakala dalam keadaan demikian, orang lelaki jangan ambil kesempatan kan itu saja. Bahkan kalau dia tak kahwin, dia kena jaga anak-anak yatim tersebut. Anak-anak yatim ni. Hampir kita, dahlah tak kahwin, tak jaga pula anak yatim tersebut. Anak yatim tu bukan orang lain. Jiran rumah, sebelah rumah kita je. Anak yatim tu bukan orang lain. Yang disebut dengan, siapa anak yatim ni? Yang disebut dengan anak saudara kita, sepupu kita. Anak yatim ni siapa? Adik-beradik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-beradik Rasulullah. Tiba-tiba kita tak jaga mereka sebut.
Tuan-tuan ingat ke lepas ke menghadap depan Allah? Tak lepas. Zaman Rasulullah arahkan sahabat-sahabat pergi cari rumah anak yatim. Pergi main dengan anak yatim. Kemudian lepas itu anak yatim dia rasa bangga. Kami ada ayah baru. Kami ada ayah yang ramai yang boleh jaga kami lepas pada ketiadaan ayah kami. Itu cara zaman Rasulullah. Zaman kita ni pergi main rumah anak yatim 2-3 hari. Lama-lama orang mejek terus. Itu bukan nak jaga anak yatim. Nak jaga mak yatim lah tu. Lama-lama kita pun tak peduli. Ibu-ibu yang menjaga anak yatim ni menangis. Nangis malam-malam. Kedengaran esakan tangisan sebut. Saya cerita ni pengalaman saya. Saya jadi anak yatim usia 8 tahun. Usia saya 8 tahun. Saya jadi anak yatim. Ayah saya meninggal dunia pada usia 8 tahun. Saya tengok bagaimana sengsara ibu saya. Membesarkan saya. Bersusah payah. Malam-malam bangun tahajud malam. Menangis tak esak-esak. Nak sebutnya susah dan sukarnya jadi anak yatim. Tak senang dalam hidup kita. Tapi orang Islam yang lain, yang hidup dia berkeluarga, dia tak peduli pun pada anak yatim. Yang ni Allah sebut, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kamu tahu tak siapa pendusta anak yatim, pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tak pedulikan pada anak yatim. Tak peduli anak yatim ni menjadikan kesengsaraan kita dalam kubur nanti. Saya minta maaf benda yang demikian saya kena sebut juga. Dengan tujuan nak suruh kita ni kena pakat-pakat di kalangan kita. Jangan menjadi kejam sesama kita. Saya minta maaf benda demikian. Kadang-kadang di kalangan kita dia jadi sensitif sangat. Dia kata bukan nak jaga anak yatim, tu sibuk nak jaga mak dia tu. Yang akhirnya tak ada anak yatim terjaga dan terbela di kalangan kita ini sendiri. Yang ni bahaya dan dosa. Ni tambah-tambah berlaku Covid. Jadi anak yatim 1 juta orang. Di Malaysia kita ni yang jadi anak yatim hampir 1 juta orang diberitahu. 1 juta di Malaysia ke di seluruh dunia. Saya baca dalam satu artikel yang menggambarkan ramai jadi anak yatim dengan peristiwa yang berlaku di kalangan kita ini sendiri. Ini kena jaga di antara kita supaya kita buat bekalan sebelum kita dipanggil menghadap depan Allah. Saya mohon maaf kerana panjang sangat dah saya bercakap ni. Daripada pagi sampai tengah hari panggil dia. Jadi kuliah ni dah tak jadi duha dah. Jadi kuliah tengah hari dah dia panggil demikian. 1.5 jam saya bercakap. Saya mohon maaf di atas ketelanjuran masa ini dan maaf di atas ketelanjuran bahasa yang saya gunakan itu. Saya pohon moga-moga Allah jadikan kehadiran kita ini semua di kalangan kita yang datang pada pagi ini di kalangan ahli-ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berjanji sama-sama kita kalau kita meninggal dunia, kalau ada seorang saja yang masuk dalam neraka Allah yang dah hadir pada pagi ini, saling memberi syafaatlah kita untuk menarik mereka masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan demikian. Mari kita sama-sama kita tutup dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah rahmati teman kita. Belum kita baca doa ni, saya nak sebut kat luar sana tu, ada beberapa buah kitab yang saya karang. Saya karang kitab ni, macam mana nak kesan kita kena sihir tak kena sihir. Tuan-tuan boleh baca je ayat-ayat ru'yah ni kat rumah masing-masing. Bila baca, menggeletar, pening kepala, nak muntah, tanda kita sedang diganggu, sedang disihir, mengantuk dan sebagainya. Baca je. Dan setiap yang beli ataupun dapatkan kitab ni, dia boleh buat ijazah dalam keluarga masing-masing. Baca ramai-ramai. Bila kita baca tu, berdebar, nak muntah, rasa mengantuk, rasa tak boleh nak habiskan. Baca ramai-ramai. Ataupun bertompek meraung. Tanda sedang berlaku sihir, ataupun gangguan, ataupun saka. Saka ni ramai sangat orang kita kena. Mimpi air banyak, mimpi menyusu bayi, tidur malam gigi bunyi kak. Kemudian sakit belakang. Kemudian kita rasa sendi-sendi kita ni macam ada sesuatu je. Kemudian semakin kuat kebas-kebas di hujung jari kaki kita, di hujung tangan kita. Itu di antara tanda-tanda gangguan saka sedang berlaku. Saka ni masalah. Tapi kalau kena gangguan pusaka, tak masalah langsung. Tu senyum-senyum je dipanggil macam. Gangguan ni sering kali terjadi dalam kekeluargaan kita. Jadi, saya sendiri cadangkan supaya lepaskan gangguan saka ini. Supaya kematian kita dimudahkan dan dihusnul khatimahkan di sisi Allah. Kerana gangguan saka ni pun boleh mengganggu kepada saat kematian seseorang. Dia akan jadi demikian. Saya karang persiapan menjelang kematian. Ini antara amalan zikir
dan juga wirid yang saya maksudkan tadi. Zikir apa kalau kita nak baca saat mana dekat dengan kematian kita? Doktor bagi tahu oksigen kita dah semakin turun. Kemudian kita perlu ditidurkan. Ambil je kitab ni, baca pada muka surat 47. Dalam kitab ni ada satu doa yang khusus yang diajar oleh Rasulullah pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya dapat hadis ini ketika mana saya belajar di Universiti Al-Azhar Mesir. Saya dapat sanad dia. Kemudian saya ijazahkan pada semua jemaah yang memiliki kitab ini. Kemudian buat amalan. Dalam kitab ini hadis doa yang macam mana kita nak baca. Baca ketika itu kita tidur, kemudian kita mati. Dan tidur kita sebut. Kerana penyakit yang kita derita itu, Allah haramkan jenazah kita dihumban ke dalam api neraka Allah. Dan Allah masukkan kita dalam syurga Allah. Hadis ni hadis yang riwayat dia kuat, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya karang lagi beberapa buah kitab ni kerana saya bangunkan ma'at tahfiz. Di belakang saya ni ada lebih kurang 6 buah sekolah tahfiz. Dah lebih kurang 14 tahun dah. Saya ambil anak yatim, orang miskin, saya tanggung mereka menghafal Quran. Anak-anak yatim ni saya suruh menghafal Quran. Kemudian mereka menghafal Quran, kita tanggung mereka. Seramai 1000 lebih pelajar. Saya buat di Pulau Langkawi. Ibu-ibu yang ada peluang, ayah yang ada peluang, jemputlah datang ke Pulau Langkawi. Saya bangunkan di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya tu, jalan masuk ke Datai tu, saya buat sekolah Mak Tahfiz di situ. Saya beli tanah, saya dapatkan wakaf seorang makcik, yang dia selesai je saya bayar tanah tersebut dan dia wakafkan tanah dia tersebut. 2 minggu lepas tu dia meninggal dunia, makcik tersebut. Kemudian saya buat sekolah di tempat tersebut, di Pulau Langkawi. Kemudian sekarang saya sedang bangunkan masjid. Masjid itu perlu siap lagi. Dalam lebih kurang 1 juta lagi yang diperlukan lah untuk nak siapkan masjid di Pulau Langkawi. Saya bangunkan di Kuala Terengganu pun saya buat masjid juga. Ada seorang hamba Allah, dia wakafkan tanah pada saya seluas 8 ekar setengah. Tanah dia untuk saya buat sekolah tahfiz. Saya buat sekarang ni, saya sedang bangunkan. Saya buat juga di Kelantan, di atas sawah padi. Saya tambak sawah padi tersebut, saya bangunkan ma'had tahfiz. Saya buat juga di Jerantuk Pahang, di kampung saya. Kemudian di tepi sungai, bukan sungai Pahang, sungai yang cantik daripada air terjun daripada atas tu. Kemudian saya buat sekolah tahfiz. Kemudian saya buat juga di 2 buah di Shah Alam, sekolah tahfiz ini. Dan saya bantu di selatan Thailand, di mana selatan Thailand asalnya pelajar ada 22 orang je pelajar, anak-anak yatim piatu. Sekarang ada lebih kurang 840 lebih pelajar yang sedang menghafal Quran, anak yatim piatu ini. Tiap-tiap bulan saya hantar dana pada mereka lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan bagi membiayai mereka di selatan Thailand. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Ini madu yang dihasilkan ini mereka hantar ke Shah Alam. Madu tu mereka letak depan mereka, mereka bangun tahajud malam-malam. Kemudian mereka berdoa pada Allah. Saya dapatkan madu ni. Ibu-ibu, ayah-ayah, campur je madu ni dengan air suam, buat air madu. Letak dalam peti ais ataupun letakkan ais. Rasulullah kata, siapa nak minum air, siapa nak rasa air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan. Kita biasa minum air Milo kan? Biasa minum air teh dan sebagainya. Cuba buat minum air madu. Air madu pun boleh. Ataupun parahan sekalian ambil safran. Saya dapatkan safran daripada Iran. Masukkan dalam air, tak 2-3 helai je. Kemudian minum. Campur dengan madu. Safran ni safran yang grade AAA, yang terbaik. Grade yang terbaik sekali. Ni saya dapat dengan harga murah. Tuan-tuan pergi ke Mekah, Madinah pun tak dapat dengan harga ni. Saya dapat alhamdulillah separuh daripada harga yang ada di Mekah, Madinah tersebut. Saya jadikan ni kalau siapa-siapa yang masak nasi, buat nasi kuning dan sebagainya, tak payah guna yang disebut dengan kunyit dan sebagainya. Cuba masukkan safran. Kalian akan bau wangi sangat. Rasulullah kata, di antara bauan syurga Allah ialah bauan safran. Herba yang termahal dalam dunia, tapi alhamdulillah saya dapat murah je. Dengan kadar tersebut saya edarkan untuk dijadikan dana pada sekolah saya ni. Saya campurkan madu ni dengan susu kambing. Susu kambing ni para hadiskan boleh buat amalan. Saya campurkan termasuk madu dengan coklat. Susu coklat ada kat luar nanti dah. Para hadiskan boleh buat amalan dah. Mudah-mudahan demikian. Siapa yang tak boleh juga yang beli tu, tolong ambil pamphlet je lah. Pamphlet sekolah saya ni. Ambil seorang satu. Di pamphlet ni ada nombor akaun sekolah saya. Tuan-tuan boleh pergi mana-mana bank, berdiri je depan mesin bank, semayang sunat istiqarah dua sunat kita. Nak infak ke tak infak? Nak derma tak derma? Niat untuk arwah ayah, arwah mak,
Moga sampai pahala itu pada mereka insya-Allah. Mudah-mudahan demikian. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna ad-duha duhauka wal baha bahauka wal jamal jamaluka wal qudrah qudratuka. Allahumma in kana rizqana fis sama' fa anzilhu wa in kana rizqana fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizqana ba'idan fa qarribhu bihaqqi duhauka wal bahauka wal jamaluka wal qudratuka. La haula wala bik ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.